آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا صلاتنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Pen juga. Ada okey. Ustaz. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mari kita sama-sama mulakan pertemuan majlis ibadah pagi ini dengan sama-sama membaca surah Fatihah. Kita sedekahkan pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya, khususnya mak bapak kita, ahli keluarga kita, kerabat-kerabat kita, waris-waris kita, guru-guru kita, orang-orang yang telah berbuat baik pada kita, yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita. Sayyidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Allah Ta'ala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu alayya haitsuma kuntum fa inna salatakum tablughani. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang pertama, mari kita sama-sama panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dengan taufik, hidayah dan inayahnya yang Allah taala berikan saat ini, ketika ini kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkenankan hajat kita, doa kita diterima, ibadah kita. Tak lebih itu je lah yang paling pokoknya. Dan kita ucapkan terima kasih pada Pak Imam. Pagi ini dia mengajak kita, dijanjikan oleh Allah, qad aflaha man tazakka, berbahagialah orang-orang yang menyucikan diri. Bukan sombong, tapi
puji sendiri ini maksudnya kita syukur kepada Allah daripada rumah. Itu kalau nak ditertibkan, daripada rumah dah sembahyang tahajud, sembahyang witir, melangkah sampai ke masjid, tahiyatul masjid. Lepas tu apa dia? Sembahyang qabliyah subuh, lepas tu sembahyang subuh, lepas tu tazkirah. Ya Allah, ya Tuhan, bukan semua boleh datang tuan-tuan. Okey, bukan semua Allah Taala jemput, termasuk yang cakap. Okey, betul. Bukan mudah tuan-tuan. Sebab itulah orang yang pagi daripada rumah, ketertiban buat amal itu merupakan jihad. Okey, mudah-mudahan dalam perjalanan kita selamat pergi dan balik. Kalau ditakdirkan daripada rumah kita sudah berniat untuk kita nak beribadah, nak mengaji, bahasanya nak belajar. Okey, Masya Allah, para malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya sehingga pergi hingga kembali. Sebab itu bukan pilihan, bukan sembarang pilihan yang Allah Ta'ala jemput. Dan sebab itulah nikmat-nikmat itu perlu disebut. Wa amma bi nikmatika fahaddis. Nikmat-nikmat itu kita kena sebut kerana kita manjat syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dalam bab doa yang paling ampuh satu je, alhamdulillah. Kalau takdir kita sembahyang, ya mudah-mudahan lebih dari 14 dari 17 kali. Kalau yang tak sembahyang ditampor je. Okey, tak ada syukur nikmat yang Tuhan bagi. Ya Tuhan aja syukur. Walaupun kata orang tu jalan pakai tongkat, merayap, ada yang pakai kerusi roda, tak apa. Itu di antara nilai-nilai nikmat yang Allah Taala bagi. Okay. Maka sebab itu kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberi peluang untuk kita sama-sama beribadah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita berada di dalam apa dia? Bulan Rabiul Awal. Kalau tak silap saya, hari Senin malam Selasa kita mengadakan apa namanya? Maulid Rasul. Pagi ini saya nak bawa mengenai masalah kaitan tentang Maulid Rasul, kaitan tentang cinta kita pada Nabi. Saya tak banyak cerita lah tuan-tuan. Nak cerita banyak apa kalau dah dikatakan bahawa tanda-tanda orang yang cinta pada Nabi ada dua. Yang pertamanya disebut-sebut. Istilah disebut-sebut ni begini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Itu paling tidaknya lah. Okey, kalau orang marah sangat dengan orang baca selawat, okey, dia tak ingat ke firman Allah? Ada? Selalu dengarkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, kalau nak lagi suara Pak Imam lagi hebat. Ya. Okey, apa dia? Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat atas Nabi. Jauh maknanya, banyak tafsirannya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat atas Nabi. Siapa Nabi itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, kalau bab ini nak katakan tadi, bukan semua Allah Ta'ala nak bagi. Okey, tanda-tandanya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat atas Nabi. Siapa Nabi itu? Allah puji, Allah doakan, para malaikat memuji, para malaikat membesarkan Nabi.
Yang duk kita ni siapa? Cuba perhati, kita ni siapa? Punya angkuh, punya sombong, punya besar kepala. Bahasa lagi teruk, keras kepala. Tak nak berselawat atas Nabi. Apatah lagi yang Masya Allah, kalau selalu dalam masyarakat saya dengar tuan-tuan, buat apa ni salawat-salawat? Ya Allah, nak diantuk je kepala. Okey. Sebab itu bagi saya selawat itu adalah wajib. Ni dibaca sekurang-kurangnya satu hari berapa kali? 5 kali lah tahiyat akhir paling kurang. Jadi kalau yang tak berselawat tu, minta maaf lah tuan-tuan, kalau yang bersolat pastinya selawat. Kalau tak solat, ya minta maaf lah. Nak selawat ke tidak? Okey, banyak perkara-perkara ini yang kadang-kadang diremehkan. Maka paling tidak kita berselawat, contoh ya, salawat Jibril, paling tidak sallallahu ala Muhammad. Kita sama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Apa janji Nabi? Okey, kita bila beramal ada dalilnya, kita bertambah yakin. Inilah yang dikehendaki dalam proses zikir, mengingati Allah ke mengingati Nabi. InsyaAllah tuan-tuan doakan saya. Saya sebenarnya berada hasrat kepada tuan-tuan. Apa dia? Nak mengajak daripada sembahyang subuh sampai 7.10 ditamatkan dengan apa namanya sembahyang isyraq. Bukannya mudah tuan-tuan. Nanti saya ceritakan. Man shalla alayya khina yusbihu asran wa yamsi asran adraktahu syafa'atil yaumal qiyamah. Itu janji Nabi. Barang siapa yang berselawat atas Nabi 10 kali waktu subuh. Itu mudahlah terjemahannya. Waktu subuh ni kan bukannya lama mana kan. Lama subuh memang cepat. Okey, barang siapa yang sembahyang subuh ataupun waktu subuh dia berselawat 10 kali dan wayamsi dan waktu maghrib. Kan maghrib pun cepat kan? Dua waktu ni amat cepat, amat sikit waktunya. Okey, dia dapat selawat 10 kali. Adraktahu syafa'atil yaumal qiyamah. Itu janji Nabi.
Okey, orang yang macam itu mendapat syafaat atas Nabi. Bayangkan syafaat pertolongan Nabi di padang mahsyar nanti. Orang yang paling banyak awalun nasi bi yaumil qiyamati aksaru ala shalah. Dalam kemuliaan di padang mahsyar nanti, orang yang paling mulia adalah orang yang banyak berselawat atas Nabi. Selawat atas Nabi 10 kali je. Okey, tuan-tuan, pada dasarnya manusia ni sibuk. Okey, sibuk. Kadang-kadang menyibuk. Cuba kita sama-sama luangkan. Khususnya kepada mereka-mereka yang baru umur 60 tahun ke atas. Sibuk mana agak-agak. Okey, lepas sembahyang tak sempat. Dalam tak sampai pun 10 kali, tak sampai 3 minit tuan-tuan. Percaya. Tak sampai 3 minit. Dan hakikatnya manusia ni mula-mula memang sehat. Kadang-kadang sudah mula sembahyang kat kursi. Minta maaf ya, kat kursi. Dah fizikalnya makin kurang. Ada kalanya tinggal terbaring tuan-tuan. Dah tak berdaya, jasad kita dah tak, tubuh badan kita nak rokok, sujud dah tak boleh dah. Tinggal terbaring. Terbaring inilah yang Allah Ta'ala janjikan. Kamu nak sambungkan diri kamu dengan Allah, nak rapatkan diri kamu dengan Allah. Yang pertama melalui pendengaran. Okey, biar pendengaran. Sampai itu kadang-kadang dia sakit, dia apa namanya, pulasnya apa namanya, tip ataupun radio Yasin. Okey, baca Yasin. Makin tu nak baca Al-Quran. Harapan telinga. Kok masih dengar. Kadang-kadang belum terbaring pun dah tak dengar. Minta maaf lah tuan-tuan. Okey, ya Allah, itu yang selalu Nabi berdoa, Allah ma'afini fi jasadi, Allah ma'afini fi sam'i, pendengaran. Okey, saya minta itulah. Kalau saya minta maaf lah, dalam suasana kita mengajar orang-orang yang dah dewasa ni melintasi 60 tahun, saya selalu minta speakernya biarlah cantik. Sebab apa? Kadang-kadang tak dengar. Bila kita kuat sikit dia dengar. Bukan kuat tu artinya marah, tak. Okey, nak beritahu bahawa sumber yang terakhir adalah telinga. Sebab itu orang yang sakit tengah dikesetkan, apa dilagukan ataupun dibunyikan Al-Quran, mudah-mudahan dengar. Wa ala absarihim, kemudian mata. Okey, minta maaf lah tuan-tuan. Kalau dia matanya masih nampak, saya selalu kata dah, semungkin boleh baca Quran je. Insya-Allah itu penawar penyakit, yakinlah. Allah Ustaz, minta maaf lah Ustaz, mata saya pun dah tak nampak ayat-ayat Quran. Tengok tuan-tuan, Allah Ta'ala tarik lagi. Okey, ada minta maaf. Okey. Itu pun dah bila terbaring ayat Quran. Saya kata ayat Quran tak semuanya kita boleh baca. Kamu pandai apa? Qul huwallahu ahad, persilakan. Sebab itu taliang yang terakhir Radbul Lisan, apa namanya, qiraatul Quran, sebut Quran. Okey, pun tak larat juga. Talian yang terakhir lidah, mulut. Lidah mulut je lah, tinggal lidah dan mulut je lah. Kadang-kadang diingatkan, ni baca selawat sallallahu ala Muhammad, las. Dan akhir sekali, man kana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Masya Allah. Yang terakhir talian kita dengan Allah, la ilaha illallah. Kalau boleh penuh, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dah tak boleh dah. Nafasnya pun dah tak sampai dah. Okey? Sebab tu kadang-kadang bila dah tua, merasa tua, okey, boleh ditegur tak?
Pak Imam kat tempat saya boleh tegur. Kenapa mam gini je lah mam, kalau ada budak muda biarlah jadi imam. Kita berundur lah. Kadang-kadang nafasnya dah tak panjang. Kadang-kadang baca ayat pun tersangkut-sangkut. Tak payahlah kita makmum je mam. Okey, bagi yang muda sila jadi imam. Kan suara-suaranya satu, yang kedua nafasnya panjang, masih muda lagi. Sebab itu saya minta maaf lah. Kadang-kadang saya dia suruh jadi imam, tak apalah saya mengalah lah. Kau lah jadi imam. Siapa yang mampu jadi imam. Okey, sebab kadang-kadang nafasnya pendek. Apa tak lagi sekarang ni kalau jadi imam pakai ini. Kalau tak kena gayanya, insya-Allah tuan-tuan. Okey, pendek terus. Tarik nafas tak boleh, pendek terus. Okey, maka sebab itu tinggal lidah je. Okey, kalau kita ziarah orang yang dah tak terdaya apa, tinggal ziarah. Sebab itu tuan-tuan, kita cuba cari amalan-amalan yang terbaik dalam di akhir-akhir umur. Kalau takdirkan tinggal lidah, apa kalimah yang besar? Paling tidaknya selawat. Tak panjang pun sallallahu ala Muhammad. Kalau panjang lagi lu. Sebab itu kiai-kiai dulu, orang tua-tua dulu, banyakkan selawat tu ada lagu-lagu. Okey? Tujuan tu apa tuan-tuan? Supaya kita cepat ingat. Okey? Contoh, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kan dalam tahiyat akhir ada kan, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kalau pagi-pagi kita boleh baca 10 kali. Apa nak disusahkan tuan-tuan? Ya, sallu alayya haitsuma kuntum. Selawatlah kamu kepada Nabi di mana-mana kamu berada. Okey? Artinya kita selawat dalam keadaan apa? Saya bagi contoh ya. Okey, Pak Haji dari rumah jalan kaki. Saya yakin daripada rumah sependek-pendeknya, sedekat-dekatnya rumah sampai ke masjid, takkan tak lepas 10 kali. Tak dapat yang panjang, yang pendek sallallahu ala Muhammad. Tak masalah. Balik nanti boleh 10 kali. Masya Allah. Kalau 100 kali, gandakan jadi 100 kepada kali 10. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa yang berselawat atas Nabi sekali, Nabi selawat kepada dia 10 kali. Artinya sekali kita cakap, sekali kita mengucap selawat 10 kali ganda. Kalau kita baca 10 kali dah 100 kali. Tak mampu nak baca 10 kali, baca 100 kali. Tak mampu juga, ya sudah, memang bisu. Okey. Baik. Di mana kamu berada, selawatlah. Coba itu perbanyakkan suara selawat. Ya, mentang-mentang di mana-mana boleh selawat, jangan pula tanda selawat. Itu alim juga, itu terbabas namanya. Okey. Nah, sebab itu kadang-kadang ramai-ramai berselawat atas Nabi. Saya minta maaf. Majlis siapa yang selalunya selepas sembahyang. Kadang-kadang perjalanan pergi balik nak sembahyang berjamaah. Ada juga yang buatnya bila tuan-tuan, itu majlis maudhu Rasul tu dah tentu lah. Okay, saya kalau ibarat kata lah, ada majlis jemputan maudhu Rasul, tak dimulai selawat, saya dera dia. Habis natijahnya nak selawat, nak cintakan Nabi, tapi tak berselawat atas Nabi. Di mana lidah kita nak mengucapkan selawat atas Nabi pun tak nak. Memang dera lah, silap ni ke. Okay? Tapi kalau dah mula-mula dia dah baca selawat, ada bantainya selawat yang panjang-panjang, tak tahu maknanya pun bantai selawat, silakan. Jadi saya ceramahnya penuh. Kalau tak kena dera dulu. Okay, kenapa? Habis buktinya apa? Kalau lidah pun dah tak nak berselawat atas Nabi, apa lagi? Okay? Baik. Di mana-mana, termasuklah majlis apa yang orang tua-tua buatnya, majlis cukur jambul. Sekarang ada lagi tak majlis cukur jambul? Okey, insya-Allah dah tak ada dah.
Kenapa tak ada? Orang marah. Selawat ni kata bid'ah. Dah sebut. Selawatlah kamu di mana. Artinya kalau ramai-ramai kita berselawat, Masya Allah, akan datang saya tunjukkan dalilnya. Betapa hebatnya malaikat, Allah Ta'ala arahkan malaikat, turunkan sakinah, turunkan ketenangan, kebahagiaan kepada yang berselawat, yang berzikir. Pun nak dimarah juga. Apa lagi? Okay. Dah lepas sembahyang dah tentunya, dalam sembahyang dah tentunya, fa inna salatakum tablughanni. Pasti bahawa selawat yang kamu baca itu sampai kepadaku. Dah hampir berapa tahun di kalangan kita tak boleh mengunjungi makam Rasulullah. Okay, yang akan datang ni pun tak tahulah 10,000 tu cukup atau tidak. Ya Tuan Haji minta maaf lah. Mujur kita dah lepas dulu sekurang-kurangnya kita dah buktikan kunjung pada Nabi. Okay, dah sekarang dah tak boleh kunjung kepada Nabi. Ke guru Nabi pun tak mampu. Tinggal selawat je sampai pada Nabi. Dah tak terdaya kita. Dah pula ada undang-undang 60 tahun tak boleh nunaikan umrah, nunaikan haji. Ya memang badannya pun dah lemah. Kalau kat sana ngerjakan orang babu. Okey, sebab itu yang muda-muda persilakan. Ustaz, haji dengan umrah mana yang penting? Sekarang di mana ada kesempatan? Okey, pegangan saya sejak 1983, pegangannya saya satu je. Kesempatan untuk ibadah pergi, belum tentu akan datang. Contoh, okay, di kalangan dengan anak buah saya kata, hari ini kesempatan kamu boleh pergi umrah, pergilah. Sekurang-kurangnya 7 kali umrah. Sama ada daripada Tanaim ke, daripada Jarona ke, dari Udaybiyah ke, tak kisah. Yang pentingnya paling kurang 7 kali. Kenapa 7 kali? Menyamai satu haji. Okey. Alih-alih alhamdulillah tahun depan pula kesempatan pergi haji. Silakan. Semuanya ada rahmat yang kelebihan yang Allah Taala bagi. Maka sebab itu kalau kita dah tak terdaya, tinggal memperbanyakkan selawat atas Nabi. Man shalla alayya salatan, barang siapa yang berselawat sekali, sallallahu alaihi bi asran, itu salah satu yang dijamin oleh Nabi. Yang keduanya, wa rufi'a lahu biha asran darajah, Allah Taala angkatkan 10 darjat orang macam itu berbanding orang yang tak berselawat. Tapi kita selawat sembahyang tidak, ya habislah, hancur dah. Okay, sebab itu kita masih selawat, masih sembahyang, tuan-tuan, syukur pada Allah. Mudah-mudahan termasuk dalam konsep dalam pemilihan Nabi 10 darjat berbanding dengan orang-orang yang tak baca selawat. Okay. Wa kutiba lahu biha asru hasanata, dan dicatatkan baginya 10 kebaikan. Kali baca. Kalau jadi ratib sallallahu alaihi Muhammad satu hari itu dapat 100, berapa kali darjat? Percayalah, ini janji Nabi. Allah Taala akan naikkan kebaikan 10 kali ganda dengan orang-orang yang tak berselawat atas Nabi. Masya Allah. Okay. Nampak sikit, tapi yang sikit inilah yang kadang-kadang diremehkan. Apa bahasa budak-budak muda sekarang? Pandang sepi, maksudnya hai sikitlah dia kata. Tapi yang sikit inilah tuan-tuan kita, khususnya yang dah tua-tua ni, pertalian inilah yang menjadikan kita, landasan kita ada dalil yang menyebabkan kita beramal, ada dalilnya, ada di ibarat pegangan-pegangannya. Wa khutta biha anhu asru khati'ati, waktu dijanjikan oleh Allah digugurkan dosa-dosanya, digugurkan. Ada yang kata dosa maksiat, tak kisahlah, dosa-dosa ke maksiat-maksiat yang kita lakukan digugurkan 10 kali. Satu selawat. Kalau kita renung-renung lah, daripada kita balik lah sampai sekarang, agak-agak lah, ya.
Banyak tak maksiat kita lakukan, banyak tak dosa yang kita lakukan. Maka kesempatan inilah, dalam hadis kesempatan inilah kita banyakkan selawat, digugurkan dosa-dosanya. Sebab itu tuan-tuan, kenapa kita kena beramal yang demikian? Sebenarnya kita memerlukan hidup tua ni 60 tahun ke atas ni, hidup dalam keadaan tenang. Kalau orang Jerman kata uripe ayem. Okey. Tanyalah dengan geng-geng tu. Okey. Hidupnya tenang. Minta maaf lah tuan-tuan. Kalau menghadapi musibah pun dalam keadaan tenang, bukannya mudah. Bukan sampai itu dijanjikan oleh Allah yang Pak Imam baca ni, qad aflaha man tazakka. Di antara tanda-tanda Allah Ta'ala buangkan, bersihkan kita punya dosa-dosa, hidupnya dalam keadaan tenang. Hatta di kadang-kadang dibaginya musibah sakit, dia menghadapi sakit dengan tenang, menghadapi masalah dengan tenang. Ya Allah, kalau nak cerita bab-bab yang kelebihan selawat tu, di antaranya. Cuma kita yang biasa diamalkan bila kalang kabut istighfar gitu. Kali ini kita selawat atas Nabi. Minta maaf. Setiap yang kalimah-kalimah itu mendatangkan kebaikan. Maka sebab itu apabila kita berselawat atas Nabi, banyak selawat sebenarnya. Okey. Jangan diperlekehkan, jangan pandang sebelah mata. Kita jadikan nadi sebagai amalan ibadah ataupun amalan harian. Okey tuan-tuan. Okey. Itu yang pertama, tanda-tanda kita berselawat atas Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Okey, itu lidah kita. Cuma ada yang tanya, kenapa selawat mesti berdiri? Okey. Dulu belum kita kena serang penyakit, bergerak ramai. Orang pertikaikan lagi juga tu. Sekarang langsung tak boleh berarak. Okey, kenapa tak boleh berarak? Oh, takut COVID naik dan segala-galanya. Okey, tak apa kita. Cuma saya kata ni, tahu tidak? Apabila kita berjalan baca selawat, kita berdiri baca selawat, hatta duduk pun baca selawat, apa dia? Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu janji Allah. Satu hari nanti kita berdepan dengan Allah. Mulut kita sudah terkunci, seluruh panca indera kita menjadi saksi. Sebab itu bila selawat dia pun bangun. Jom kita ramai-ramai selawat. Kalau budak muda 17 tahun bangun, no problem. Cuba tanya yang budak-budak baru 65 tahun, suruh bangun. Kita ramai-ramai bangun selawat atas Nabi. Allah juga tapi mengeluh. Kenapa? Dah kita berkurangan kan? Hal itulah yang besok akan dijamin oleh Allah waktu kita sallallahu ala Muhammad, gerak-geri kita tu. Okey, pancara indera kita termasuk sendi-sendi kita menjadi saksi kita berselawat atas Nabi. Okey, sebab itu ramai di kalangan yang faham apabila dia berselawat, okey, dia berdiri, ada yang berjalan, silakanlah. Mudah-mudahan telapak kaki yang kita lalui itu ditandakan selawat-selawat atas Nabi. Saya pernah terbaca waktu itu kawan kita masih dalam keadaan memang disakit kacau lah ni, tak boleh tawaf agaknya. Saya kata minta maaf, engkau kuatkan semangat, engkau tawaf baca selawat aja 7 kali, jangan selawat kurang 7 kali, buat selawat. Okey, mohon pada Allah supaya badannya mampu untuk beribadah. Okey, ngesotlah, jalanlah, kejap berhentilah. Habis 7 kali. Boleh daripada Baitullah, okey, Kaabah tu balik sampai hotel lebih kurang 5 meter, agak 15 meter lah. Lebih. Okey. Alhamdulillah selamat. Besoknya okey terus. Ibadah lain disempurnakan. Kerana apa? Keyakinan di selawat ada kelebihan, wasyifa merupakan penawar penyakit.
Okey. Alhamdulillah kalau itu salah satunya. Dah masuk Isra belum? Sebab kita nak jadikan ini amalan ini khususnya orang-orang tua dapat seminggu sekali pun jadilah. Kalau bersama dengan saya, dengan orang lain tak tahulah. Kenapa agak-agak? Cuba kita ambil contoh sedikit Nabi pesan kat kita. Okey, apa dia? Man shallal fajri fi jama'atin summa qa'ada yazkurullah ta'ala hatta tatluqa samsu summa shalla rak'ataini. Barang siapa yang sunat fajar, maksudnya subuh lah. Kita dah sembahyang subuh tadi berjamaah, betul? Kita dah berjamaah, termasuk dari contoh-contoh Nabi. Dah yang pertamanya sunat fardu sembahyang fardu sudah diselesaikan, sembahyang berjamaah pula. Qa'ada yazkurullah, lepas tu dia duduk, istilahnya berkumpul menyebut nama Allah, termasuklah selawat yang kita baca. Sebab itu saya kata satu hari besok kalau saya diberi kekuatan, tuan-tuan diberi kekuatan, yang tak ada kerja lah maksudnya. Tak ada kerjanya dah pencen lah. Okey, mari kita kumpul-kumpul daripada solat fajar sampai pukul 7.10 kita azik zikir je. Tapi ada zikir yang ini, zikir macam ini, zikir macam ini. Saya terangkan satu buat sampailah waktu sunat fajar. Okey. Summa sholla raka'ataini. Kemudian habis macam ini kan. Ini kalau tak silap saya fajar 7 isyraq pukul 7 kalau tak silap saya. Betul tak? Ada tak kat sini tu? Kadang-kadang ada tapi tak perasan gitu. Okey. Baik. Raka'ataini iaitu sunat isyraq. Kanat ka ajri hajatin umratin. Pahalanya tu saumpama orang yang menunaikan haji dan umrah tamatin. Dia 3 kali diulang. Sempurna. Jadi lepas ini nanti kita sembahyang sunat Isra. Pahalanya saumpama orang pergi haji dan umrah yang tamam. Yang tamam yang sempurna. Itulah saya katakan tadi. Apabila selepas sembahyang subuh, zikir-zikirnya jangan ditinggal. Tak apalah, mungkin hari ini dia ada kuliah. Kalau tak ada kuliah, buatlah zikir lepas solat tu dengan sempurna. Paling kurang tadi yang Pak Imam baca lah. Dalam nak balik, nak sampai pukul 7 kita berzikir. Sebab tu kita kena belajar halakah zikir. Maksudnya macam mana kita nak buat zikir, nak nyampaikan dalam masa setengah jam, lebih-lebih 45 minit kita akhiri dengan sembahyang sunat fajar, kerana pahalanya seumpama orang yang haji dan umrah. Boleh kita buat. InsyaAllah ada peluang pengajian macam ini pun zikir dengan Allah. Artinya peluang-peluang macam ini bukan semua boleh buat. Yang keduanya, kalau buat tak ada dia punya pegangan, tak adanya dalil, biasanya ikut buat gitu. Tapi kalau kita dah tahu sekarang, sayang tak agak-agak. Sayang tak agak-agak kalau kita tinggal. Contohnya kita mengaji macam ini, ada peluang untuk kita. Jadi kalau kita tinggalkan sayang. Itu salah satu. Sebab apabila kita cinta dengan Nabi, kita juga istilahnya menunaikan sunnah-sunnah Nabi. Banyak, banyak. Saya cadang tadi nak terjemahkan kitab Berzanji salah satunya. Kalau kitab Janji kita terjemahkan, saya ingat petang besok baru balik. Nanti pula orang rumah cari, pergi ngaji ke, pergi mondok gitu. Inilah sedikit je yang kita nak jadikan amalan kita. Tadi daripada subuh saya kata susun, daripada rumah sembahyang tahajud dengan sembahyang witir. Jangan jadikan rumah itu sebagai kubur. Kita jalan, kita baca selawat lah, baca tasbih. Akan datang saya sebenarnya ada kitab yang katakan saya dah susun mari berzikir, itu dah ada. Cuma kita peluang untuk kita nak beramal perlahan satu hari. Yang udah sampai kat sini sembahyang tahiyatul masjid. Kalau takdirkan dari rumah sampai ke sini tak batal wuduk lagi. Wudunya masih basah lah lagi, sembahyang sunat wuduk.
Okey, tapi kalau sunat tahiyatul masjid dengan wuduk mana didahulukan? Tahiyatul masjid. Baru ada lagi sebab tu kadang-kadang kita suka siapa-siapa yang ada janggut, rupanya janggut ini mengendang air, menyebabkan tahan lama air tu masih dalam wuduk kan. Sembahyang sunat tahajud. Kadang-kadang yang datang awal. Okey, paling tidaknya sembahyang qabliyah subuh selepas lepas tu kita pun duk zikir sampailah pukul 7 10 minit dah sunat isyraq kita sembahyang. Lepas sembahyang kita nak baliklah nak makan. Bermakna kita dah dapat pahala banyak tu. Termasuklah haji dan umrah yang sempurna. Okey, la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah Taala beri kepada kita kekuatan untuk melaksanakan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ilmu pada pagi ini ya Allah, majlis yang Kau berkati, majlis yang Kau rahmati, majlis yang Kau redai. Pimpinlah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang Kau bernikmat, jalan-jalan yang Kau redai sepanjang hayat kami ya Allah. Ya Allah, kami beramai-ramai menadah tangan mohon padamu ya Allah, siasatkanlah tubuh badan kami, anak pinak kami, ahli keluarga kami, para jamaah yang bersama-sama dengan kami ya Allah. Lindungilah kami daripada sebarang aifan dan kelemahan, sebarang kecacatan dan kecelakaan, sebarang musibah penyakit yang tidak diingini sama ada yang lahir maupun yang batin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ya Allah kesehatan, kesejahteraan, keamanan, ketenangan, kebahagiaan serta kemakmuran di mana-mana kami berada ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Da'wahum subhanahu wa tahiyatum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illal ladzina amanu wa amilus solihah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bisabr wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah